Cek suara. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Salam Ramadan yang pertama, dikenali pada malam Lailatul Nazrah, malam di mana Allah memberikan perhatian kepada para hamba-Nya, kata para ulama rahimahumullahu ta'ala. Lalu syukur Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita kekuatan, taufik, hidayah, inayah untuk kita mempergunakan waktu daripada bulan Ramadan yang penuh berkah ini dengan sebaik-baiknya. Ahlan-ahlan kepada semua. Ada Bunga Aulia, Harith, HIF, kemudian Mibaha, kemudian Ari Dungun, Salamah, Ori. Ahlan-ahlan kepada semua. Kita bertemu dalam perkongsian ulang kaji berkenaan tentang puasa dan Ramadan daripada buku Marhaban Ya Ramadan. Lalu bagaimana tarawih pada malam tadi? Mudah-mudahan apa jua amalan yang kita lakukan, kita mengharap penerimaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Penerimaan Allah tu penting, walaupun sedikit. Walaupun kita buat sedikit, maka penerimaan daripada Allah itu yang sangat-sangat penting. Sebab itu doa yang kita baca selalu, wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, terimalah amalan daripada kami. Okey, saya nak ulang kaji berkenaan tentang puasa mengikut mazhab Imam Syafi'i daripada buku Marhaban Ya Ramadan. Pagi tadi kita telah buat satu sesi, dan kalaulah ada yang ingin untuk cek, maka nanti boleh rujuk daripada YouTube Umar Aziz, kita telah upload di sana. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i, untuk seseorang itu puasanya sah, maka ada 4 syarat, dikenali sebagai syarat-syarat sah puasa. Maka untuk puasa tersebut sah, maka ada 4 syarat. Yang pertama adalah Islam. Untuk puasa tersebut sah, maka syaratnya orang tersebut adalah Islam. Yang kedua berakal. Maka orang yang gila ataupun orang yang tidak siuman, maka puasanya tidak sah. Yang ketiga adalah bersih daripada haid dan nifas. Maka kalaulah ada orang yang dalam keadaan masih mengalir keluar darah haid, dia nak puasa, walaupun dia kata dia mampu, dia boleh nak puasa, maka puasanya tidak sah. Dan yang kelima, berpuasa pada waktu yang diperbolehkan untuk puasa. Sebab kita dah belajar, ada hari-hari yang dilarang untuk puasa. Dan puasa pun ada tempohnya, daripada subuh hingga maghrib. Kalaulah tiba-tiba ada orang tu dia nak berpuasa daripada maghrib sampai subuh, maka puasanya tidak diterima. Maka inilah 4 syarat untuk puasa sah. Mestilah Islam, mestilah berakal, mestilah bersih daripada haid dan nifas, dan mestilah berpuasa pada waktu yang dibolehkan. Maka ini adalah syarat-syarat untuk puasa sah. Okey. Kemudian kita nak baca tentang apakah yang menjadikan puasa itu wajib. Syarat-syarat wajib puasa. Dan ini penting untuk kita faham. Ke atas siapakah puasa itu wajib? Maka yang pertama adalah Islam. Orang Islam wajib berpuasa. Maka sebab itu, kata para ulama, ada 5 syarat untuk menjadikan puasa itu wajib. Kalaulah daripada 5 syarat ini tak ada pada seseorang salah satu, maka puasa tidak menjadi wajib. Maka yang pertama, syarat yang pertama
orang tersebut adalah Islam. Maka orang yang bukan Islam tidak wajib berpuasa. Kemudian yang kedua adalah mukallaf. Mukallaf. Mukallaf bermaksud orang tersebut adalah baligh dan berakal. Mukallaf. Kita biasa dengar taklif. Orang tersebut dibebankan dengan hukum ahkam Islam. Maka syarat yang pertama Islam, maka orang bukan Islam tak wajib. Syarat yang kedua mukallaf. Mukallaf bermaksud orang tu baligh dan berakal. Maka kalaulah dia belum baligh, maka tidak wajib puasa. Tapi janganlah kata dah sampai 16, 20, 25 masih belum baligh. Maka maksimum kalaulah dia tak keluar darah haid ataupun dia tak mimpi sampai dia usia 15, maka ketika itu dia dah dikira sebagai baligh. Maka syarat yang kedua untuk puasa wajib mestilah mukallaf, berakal dan juga baligh. Namun apa kata para ulama berdasarkan hadis tentang solat, maka kita digalakkan untuk mendidik anak-anak daripada kecil untuk puasa. Kan kalau kita lihat dalam solat, Nabi SAW suruh usia 7 tahun untuk kita suruh anak-anak solat. Kalaulah usia 10 tahun dia tak nak solat, maka boleh untuk mengambil tindakan ke atas anak-anak tersebut tanpa menyakiti ataupun mendera je. Maka kata para ulama, puasa pun sama. Galakkan anak-anak tu daripada kecil untuk puasa. Janganlah kita tunggu dia baligh baru kita nak suruh. Kadang-kadang waktu tu dia dah tak biasa, dia dah tak nak. Maka sebab itu daripada kecil kena galakkan kanak-kanak untuk berpuasa. Syarat yang ketiga untuk wajib, orang tersebut mestilah mampu berpuasa. Syarat pertama Islam, kedua mukallaf, yang ketiga adalah mampu. Maka kalaulah seseorang tu tak mampu, maka dia tak wajib puasa. Kalaulah seseorang itu tak mampu, maka kata para ulama, contoh yang tak mampu adalah fizikal dan badannya tak mampu. Sebagai contoh, orang tu dah sangat tua, muka surat 55, dah sangat tua dan tak mampu berpuasa, maka dia tak wajib puasa. Dia tak wajib. Contohnya kita ada atuk yang berusia dah katakanlah 80 dan memang dia tak boleh puasa. Badan dia tak larat. Ada macam orang usia 84 masih lagi larat. Bahkan ada orang usia 90 lebih masih lagi boleh puasa. Maka wajib untuk puasa. Tapi kalaulah badannya tak larat, sakit, terlantar, faktor usia, dia memang tak boleh puasa. Dan doktor pun membenarkan dakwaan dia yang dia tak boleh puasa. Maka orang yang memang tak mampu, maka dia tak wajib puasa. Maka apabila tak wajib, maka daripada awal bila masuk dia Ramadan, dia hanya perlu bayar fidyah sebanyak 1 hari 1 mud, 1 cupak. Ataupun dalam bahasa fikiran mudah dia, beras kadar 750 gram setiap hari. Dia bayar fidyah terus. Sebab memang dia dah tak wajib puasa. Walaupun dia masih hidup, walaupun dia masih bernyawa. Tapi sebab dia tak cukup syarat yang ketiga, kerana dia tak mampu. Dan dia tak boleh nak recover. Kalaulah contoh dia ada harapan untuk sembuh, maka kena tunggu dia sembuh, maka kena qada. Tapi kalaulah dia tak ada harapan untuk sembuh, maka setiap hari bayar 1 fidyah untuk dia. Fidyah ni kadar dia berapa? 750 gram beras yang diberikan kepada orang yang miskin. Sebab Al-Quran sebut, فَفِدْيَةٌ طَعَامُ miskin. Fidyah ni dia kena bagi kepada orang yang susah, kena bagi kepada orang yang miskin. Moga-moga Allah kurniakan kepada kita kesihatan dan afiah yang berterusan. Maka ini adalah mampu. Maka kalaulah seseorang tu tak mampu, maka tak wajib puasa. Yang keempat adalah sihat. Yang pertama syarat untuk puasa wajib Islam, mukallaf, ada kemampuan. Dan kita dah bagi contoh kalau tak mampu, maka dia tak wajib puasa. Yang keempat adalah sihat. Sihat. Sihat ni bagaimana? Kan kadang-kadang ada orang kata, pening kepala, tak boleh nak puasa. Kaki sakit, tak boleh nak puasa. Apakah definisi sakit yang Al-Quran sebut? فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا, maka jika ada di antara kamu yang sakit.
fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka dia boleh gantikan puasa pada hari yang lain. Maka apakah definisi sakit? Mati lah. Makan dah. Dah. Kenyang. Esok puasa tak? 2 tahun nak puasa? Yelah tu. Jangan tidak tu. Okey. Maka syarat wajib puasa yang keempat adalah sihat. Cuma apakah definisi sakit yang menjadikan seseorang tu tak wajib puasa? Maka kata para ulama fiqh rahimahullahu taala, maka apabila seseorang itu sakit maka tidak wajib puasa. Maka apakah definisi sakit yang menjadikan seseorang itu boleh meninggalkan puasa? Maka ada 4 jenis sakit. 4 jenis sakit. Yang ni kita kena faham betul-betul. Bukanlah sekadar sakit kepala, oh tak payah puasa. Oh sakit ni sikit, maka tak payah puasa. Maka kata para ulama, yang pertama, sakit yang boleh menyebabkan kematian. Kalaulah dia puasa, mati, KO. Dan dia tak boleh puasa kerana contoh dia terikat dengan ubat-ubat, dia terikat dengan pemakanan yang tertentu, dia tak boleh puasa. Kalaulah dia puasa je, mati. Maka untuk orang macam ni puasa tak wajib. Maka sakit yang pertama adalah, kata para ulama, sakit yang menyebabkan kematian. Itu nombor 1. Yang kedua, sakit yang memperlambatkan kesembuhan penyakit yang dia deritai. Kalaulah doktor kata, kalaulah tak puasa, maka sembuhnya sekian. Kalaulah contohnya puasa, maka lambat sembuh dia. Maka dia ada pilihan untuk tak puasa. Cuma bila dia sembuh, dia kena qada. Bukanlah kalau dia tak payah puasa, sampai bila-bila dia tak payah qada. Tak. Al-Quran sendiri telah berfirman, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Apabila dia sihat, dia perlu ganti pada hari yang lain. Apabila dia sihat. Kecualilah orang tu memang dia sakit, tak sihat-sihat, maka dia tak perlu untuk ganti. Kan ada sebahagian orang, dia sakit terlantar lama, dia tak sihat-sihat, maka dia tak perlu untuk ganti. Dia hanya perlu untuk bayar fidyah. Sebab tak wajib pun daripada awal untuk dia berpuasa, apatah lagi untuk ganti. Maka sakit yang pertama adalah sakit yang boleh menyebabkan kematian. Sakit yang kedua adalah sakit yang memperlambatkan kesembuhan. Sakit yang ketiga adalah sakit yang boleh menyebabkan ada anggota badannya tak berfungsi. Maka doktor maklumkan dia, awak kalau puasa ni, maka akan ada anggota badan awak yang tak berfungsi. Maka dia tak wajib puasa. Dia boleh untuk tak payah puasa. Maka sakit yang ketiga, sakit yang boleh menyebab hilangnya fungsi salah satu anggota badan. Dan sakit yang keempat adalah sakit yang apabila dia berpuasa, boleh menyebabkan bertambah teruk sakit tersebut. Bertambah parah. Namun kata para ulama, yang menentukan keempat-empat ni dia bukan rasa-rasa. I think, saya rasa, tak. Dia kena dapat pandangan doktor yang pakar, doktor yang bidang tersebut. Maka kalaulah dia dapat pandangan, doktor kata salah satu daripada empat ni berlaku kalau awak puasa, maka tak wajib ke atas dia untuk puasa. Maka apakah penyakit yang boleh menyebabkan seseorang tu tak wajib puasa? Dia boleh membawa kematian. Yang kedua, memperlambatkan kesembuhan penyakit yang sedang dideritai. Yang ketiga, menyebabkan ada anggota badannya tak berfungsi. Dan yang keempat, menyebabkan bertambah parahnya sakit kalau dia berpuasa. Maka kalaulah salah satu daripada empat ni berlaku, maka tak wajib ke atas dia untuk berpuasa. Dan apabila dia sembuh, dia kena qada dan ganti balik. Tapi kalaulah sampai meninggal dunia tak sembuh-sembuh, maka tidak perlu untuk dia qada. Dia hanya perlu untuk bayar fidyah. Sebab itu kalaulah ada orang memang penyakit dia tak ada harapan sembuh, memang tak ada harapan sembuh, maka waktu dia hidup lagi, dia boleh bayar fidyah saja. Sebab dia memang tak ada harapan sembuh. Maka waktu dia hidup lagi, bayar fidyah siap-siap. Kita ada ayah yang mana walaupun masih hidup, tapi memang tak ada harapan sembuh untuk dia ganti balik puasa. Maka boleh bayar fidyah dia siap-siap. 1 hari
adalah 1 mud ataupun 750 gram beras yang kita bagi kepada orang miskin. Zaman kita dah mudah dah. Zaman kita kalau kita search Google dah ada dah kalkulator fidyah. Banyak Jabatan Agama Islam negeri yang dah ada kalkulator fidyah. Bahkan boleh terus bayar fidyah melalui pembayaran online dan lain-lain. Maka ini adalah syarat wajib puasa yang keempat. Islam. Yang kedua adalah mukallaf, maka yang tak mukallaf tak wajib. Yang ketiga adalah mampu. Kalaulah tak mampu, kerana apa beza mampu dan sihat? Ada orang dia sihat, ada orang sihat tapi dia tak mampu puasa. Macam contoh faktor usia. Dia sihat, dia boleh jalan tapi dia memang tak boleh puasa. Kalaulah dia puasa, maka boleh menyebab kepada dirinya mudarat. Selalunya faktor usia, dah terlalu berusia. Maka itu beza antara mampu dan sihat. Dan yang kelima, kata para ulama rahimahullahu ta'ala, syarat wajib puasa. Sebentar, mana tadi? Hilang pula. Okey. Yang kelima adalah mukim. Maksudnya bukan bermusafir. Maka kalaulah seseorang itu bermusafir, perjalanan yang jauh, jarak musafir yang disebut pada zaman kita adalah sekitar 81 km. 81 km. Ada fatwa daripada Jabatan Agama Islam Negeri Perak, 81 km. Maka kalaulah dia bermusafir 81 km, maka tak wajib untuk dia berpuasa. Tak wajib. Maka dia boleh buka puasa tersebut. Okey. Maka sebab itu kata penulis buku, kalaulah satu daripada 5 syarat ni tak ada, maka dia tak wajib puasa. Kalaulah seseorang itu ada kelima-lima syarat ni, Islam, mukallaf, mampu, sihat dan mukim, tak musafir, maka wajib untuk dia berpuasa. Dan janganlah dia tak berpuasa sebab seolah-olah dia tidak menghargai nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepadanya. Sebenarnya tak ada amalan agama ni membebankan, tak ada. Dan itulah firman Allah di dalam Al-Quran, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Tak ada amalan agama ni membebankan, tak ada. Tak ada amalan agama kalau kita buat boleh mati, tak ada. Sebab itu Islam dan juga syariat sangat prihatin. Kalaulah sakit, maka tak wajib puasa. Kalaulah tak mampu, maka tak wajib puasa. Kalaulah belum baligh, maka tak wajib puasa. Maka perlu untuk kita mendidik diri kita untuk menganggap bahawa amalan agama ni bukan membebankan. Bukan membebankan. Kita sepatutnya melakukan amalan agama ni dengan penuh cinta. Sebab ianya adalah anugerah daripada Allah. Ianya adalah pemberian daripada Allah. Maka ini adalah 5 syarat wajib puasa. Okey, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Muka surat 61. Muka surat 61. Okey. Muka surat 61 berkenaan tentang fidyah. Kita dah sebut, apakah itu fidyah? Fidyah adalah bayaran kadar 1 cupak, 1 mud. Cupak ni bekas. Ini kalaulah ada orang tak pernah tengok cupak. Yang ni sahabat saya Kak Marwani Ahmad beli dekat Muzium Madinah. Ini adalah cupak. Cupak. Zaman Nabi SAW jual beli menggunakan sukatan. Jadi dalam bahasa Arab dipanggil mud. Dalam bahasa kita dipanggil cupak. Maka ini kadar 1 cupak. Kadar 1 cupak. 4 kali saiz benda ini dipanggil sa' dalam bahasa Arab. Sad alif ain. Dalam bahasa kita dipanggil gantang. 1 gantang. Maka ini 1 cupak. Maka 1 cupak ini kebiasaannya boleh memuatkan beras kadar 750 gram. Itu yang disebut cupak. Kalaulah kita tengok kat sini dia ada tulis, ini adalah cupak ataupun mud yang diambil daripada milik Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Maka dituliskan sanad ini. Maka ini adalah bekas yang pernah dimiliki oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu.
Cuma bukan bekas yang sama. Bekas tu adalah daripada kayu. Mereka ukur sebiji bekas tersebut dan jadikan sebagai mud. Lalu dia ada jual. Kalaulah orang pergi Madinah, dia ada jual dekat Muzium Madinah. Saya tak adalah jual. Saya tak ada jual. Cuma yang ni ada orang bagi hadiah. Dia ada jual dekat Muzium Madinah. Tentang mud Nabi SAW. Tentang mud yang digunakan untuk penduduk Madinah. Nanti ya, mandi dah. Kejap nak habis dah ni. Okay. Nak ajak main. Ajak. Jatuh. Sorry. Okay, minta maaf. Handphone jatuh. Okay, cuba tengok dekat live Facebook. Dia jatuh tadi. Okay, sekarang ni kita nak belajar tentang fidyah. Ini antara soalan yang banyak orang tanya tentang fidyah. Selamat berpuasa. Terima kasih Hashim. Terima kasih yang beri gift. Saya tak perasan. Akmal. Terima kasih banyak-banyak. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Terima kasih Zarina Ali, Siti Zawiyah, sahabat-sahabat yang lain. Okey, sekarang ni kita nak belajar tentang fidyah. Maka apakah itu fidyah? Fidyah ada disebut dalam Al-Quran, yang mana Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, yang mana fidyah itu adalah ta'am, makanan asasi. Dan siapa kita patut bagi? Miskin, kepada orang yang miskin. Ahlan Tuan Zulkifli, ahlan, terima kasih banyak. Ramadan Karim, Allahu Akram, Allahu Akbar, terima kasih semua. Okey, fidyah ni siapa yang kena bayar fidyah? Lalu definisi fidyah kita dah tahu. Kadar beras sebanyak 750 gram yang kita perlu bagi kepada orang miskin. Okey, kita boleh bagi sendiri, dan kalaulah kita tak ada masa, kita boleh bagi kepada Jabatan Agama Islam Negeri. Mereka memang menguruskan bayaran fidyah. Sebab itu dekat-dekat Ramadan ni, maka Jabatan Agama Islam akan hantar beras untuk dibagikan kepada orang miskin qaryah masjid tersebut. Kerana ianya adalah perkara yang perlu diberikan kepada orang miskin. Okey, maka dalam mazhab Syafi'i, orang yang mana kena bayar fidyah ada tiga. Ada tiga jenis golongan yang kena bayar fidyah. Untuk setiap hari puasa, maka adalah satu fidyah, dan detailnya kita akan sebutkan. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, fawatu nafsis saum. Apakah maksud fawatu nafsis saum? Orang yang mana dia tak berpuasa dan dia tak ada kemungkinan untuk qada puasa tersebut. Dia tak ada kemungkinan. Contoh yang kita dah sebut tadi, ada orang tu sakit. Dia sakit, dan dia sakit sampailah dia meninggal dunia. Ataupun dia sakit, sihat balik, dan kemudian meninggal dunia. Dia tak ada peluang dah nak qada. Macam mana kita nak suruh orang yang dah meninggal dunia qada? Kita tak boleh. Maka untuk orang yang dah meninggal dunia, ataupun dia masih hidup, namun dia tak ada harapan untuk sihat, ataupun kalaulah dia tak sakit, tadi kita sebut salah satu syarat wajib puasa mampu, dia tak mampu puasa kerana faktor usia, dan dia tak mampu sampai bila-bila, maka untuk orang ni yang tak boleh nak qada kerana dah meninggal dunia, ataupun dia tak ada harapan untuk sembuh, harapan untuk sihat waktu dia hidup lagi, kita boleh bagi fidyah untuk setiap hari berpuasa dia. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, mengikut salah satu pandangan tafsir, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, ay sebahagian para ulama tafsir menyebut la yutiqunahu, orang yang tak mampu berpuasa, maka hendaklah dibayar fidyah, yang makanan yang diberikan kepada fakir miskin. Maka ini kategori pertama. Siapakah kategori pertama? Orang yang tidak mampu untuk mengqadakan puasa tersebut. Contohnya dia meninggal dunia dah, ataupun dia masih hidup, namun dia tak ada harapan untuk berpuasa kerana faktor usia ataupun sakit. Lalu yang ini jelas. Okey. Yang kedua dalam mazhab Syafi'i, orang yang kena bayar fidyah
Lalu yang pertama ni, dia bayar fidyah dia, maka dia tak ada qada. Dia bayar fidyah sebab dia memang tak ada harapan sembuh ataupun dah meninggal dunia. Maka dia hanya perlu untuk bayar fidyah dia. Kalaulah dah meninggal dunia, waris dia bayar fidyah. Ini kategori pertama. Kategori yang kedua adalah fawatu waqtil fadilah. Apakah maksud dia? Seseorang yang tak berpuasa Ramadan kerana orang lain. Dia tak berpuasa kerana orang lain. Contoh yang selalunya paling mudah adalah seorang ibu yang sedang hamil mengandung. Masya Allah, para wanita yang mengandung, melahirkan anak, membesarkan anak. Ini adalah jasa yang kita, para lelaki, tak mampu nak merasainya, apatah lagi berada dalam keadaan tersebut. Satu jasa yang besar. Lalu ada sebahagian ibu yang mana dia boleh puasa, tetapi dia tak puasa kerana risaukan kandungan dia. Ini adalah kategori yang kedua. Maka dia tak puasa, dia boleh puasa kalau dia nak, tapi dia tak nak puasa kerana risaukan kandungan dia. Maka dia tak puasa kerana kepentingan orang lain. Maka untuk yang kategori kedua ni, dia wajib qada dan dia wajib untuk bagi fidyah. Setiap hari satu cupak makanan ataupun beras kadar 750 gram yang diberikan kepada fakir miskin. Sebab kenapa? Dia tak puasa kerana orang lain. Qada tu memang kena buat, tetapi fidyah pun dia perlu untuk lakukan. Contoh yang lain adalah ibu yang menyusu. Dia boleh puasa, dia sendiri boleh puasa, tetapi dia tak nak puasa, dia risau nanti akan mengurangkan susu, nanti kesian ke anak dia. Maka dia tak puasa. Lalu dia tak puasa kerana apa? Kerana kepentingan orang lain. Tapi kalaulah dia tak puasa kerana diri tak mampu, ibu yang mengandung, dia tak mampu puasa, ibu yang menyusukan anak, dia sendiri tak larat, maka dia hanya perlu qada tanpa fidyah. Fidyah hanya ada bagi jenis yang kedua, bagi orang yang tak berpuasa bukan kerana dia tak mampu, tetapi kerana kepentingan orang lain. Saya harap jelas. Saya dah cuba explain dengan contoh. Maka kalaulah seseorang itu dia tak puasa kerana tak mampu, maka hanya qada, tak ada fidyah. Tapi kalaulah dia tak puasa kerana orang lain dalam keadaan dia mampu, maka qada dan juga fidyah. Maka ini adalah golongan yang kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Okey. Kemudian yang ketiga ni selalunya lah banyak orang risau. Tapi jangan risau, kita akan berikan pandangan dan fatwa negeri Selangor. Wassalamualaikum. Minta maaf sebab tadi ada moreh, lalu banyak pula sendawa. Okey. Fidyah yang ketiga adalah orang yang mana melewat-lewatkan qada puasa. Melewat-lewatkan. Setiap puasa Ramadan, seseorang itu dia perlu qada dalam tempoh sebelum masuk Ramadan yang baru. Dan ini kita belajar daripada amalan Ummul Mukminin Aisyah dan para isteri Nabi yang lain. Mereka akan mengqadakan puasa Ramadan sebelum masuk Ramadan yang baru. Maka dalam mazhab Syafi'i, fidyah yang ketiga adalah fidyah yang berganda. Kepada siapakah fidyah berganda ini wajib? Kepada setiap orang yang dia boleh dan mampu untuk qada puasa Ramadan, tetapi dia tak buat sehingga masuk Ramadan yang baru. Contoh. Maka dia ada satu hari, katakanlah satu hari puasa Ramadan tahun 2023, tahun lepas. Maka dia ada puasa Ramadan yang dia tak buat pada Ramadan 2023, satu hari. Dan dia sepatutnya boleh qada, tapi kalaulah dia tak boleh qada kerana sepanjang tahun sakit, maka taklah dituntut. Tapi dia boleh qada, dia ada 11 bulan untuk qada dan dia tak buat. Maka apabila masuk sahaja Ramadan 2024, maka dia wajib qada dan dia wajib bayar satu fidyah, sebab dah masuk Ramadan yang baru. Kalaulah puasa Ramadan 2023 tu dia tetap tak qada sampailah masuk Ramadan tahun depan, tahun 2025, maka dia tetap wajib qada dan fidyah dah menjadi 2 kali ganda.
sebab dah berlalunya 2 Ramadan. Maka untuk 1 hari Ramadan 2023 tu, dia kena bayar 2 fidyah. Dan qada tetap kena qada. Qada tetap kena qada. Itu sebagai denda dia, kerana dia melewat-lewatkan qada, menangguh-nangguhkan qada. Kalaulah 1 hari tu dia tetap tak qada, dah masuk Ramadan 2026, dah 3 kali Ramadan masuk, maka wajib qada dan dia kena bayar 3 fidyah untuk 1 hari. Dan ini sebenarnya sukar untuk sebahagian orang. Sukar. Bayangkan ada orang, dia ada 30 tahun punya qada, lalu qada tetap kena buat, tetapi fidyahnya dah menjadi berlipat kali ganda. Sebab itu dalam fatwa negeri Selangor yang telah diwartakan, maka kalaulah seseorang itu tak mampu, maka dia hanya perlu qada dan 1 fidyah sahaja. Dia tak menjadi multiple, tak menjadi berkali ganda. Kenapa dibayar fidyah? Sebab dia melewat-lewatkan qada. Maka ada 3 jenis fidyah. Fidyah yang pertama, kerana dia dah tak boleh nak buat puasa tadi. Sama ada kerana dia tak ada harapan sembuh ataupun dah meninggal dunia. Yang kedua, dia tak berpuasa kerana kepentingan orang lain dalam keadaan dia boleh puasa. Dan yang ketiga, kerana dia menangguh-nangguhkan, melewat-lewatkan qada Ramadan yang sepatutnya dibuat sebelum masuk Ramadan yang baru. Maka ini adalah 3 sebab kenapa fidyah wajib. Kenapa fidyah wajib? Sebab itu kita kena pesan pada anak-anak untuk qada Ramadan yang mereka tak buat. Pesan. Sebab tempohnya banyak. Allah bagi 11 bulan. Bukanlah Allah membebankan. Kita ada 11 bulan untuk qada puasa Ramadan. Okey. Maka ini adalah sampai muka surat 62. Jika sempat ada mic connected. InsyaAllah pada malam ni sampai di sini sahaja. InsyaAllah kita ada banyak lagi saya tak sempat nak habis. Saya cuba untuk untuk esok insyaAllah. Nak bagi salam. Okay, bagi salam semua. Dia nak main dah. Bagi salam. Assalamualaikum semua. Cakap Ramadan Karim. Allahu Akram. Okay, bye-bye semua. Assalamualaikum semua. Okay, insyaAllah kita jumpa esok. Lalu insyaAllah esok jam 10 pagi khas untuk Ramadan, kita akan baca buku berkenaan tentang hati. Tentang hati. Doakan saya sihat insyaAllah. So dah mula rasa nak demam ni. Niat tu ada. Dan kalaulah ada yang ingin untuk mendapatkan buku Marhaban Ya Ramadan ni, yang kita baca sekadar ulang kaji untuk Ramadan, maka boleh tekan, kalau yang di Facebook boleh tekan yang berada di ruang komen. Yang di TikTok saya tak pasti macam mana nak share link dan lain-lain. Minta maaf. Okey, jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan saya, sama-sama kita mendoakan selamat menyambut Ramadan insya-Allah. Terima kasih semua.